Okey, kita sambung untuk sesi ketiga. Itu kita akan sambung tentang bab 6 penjanaan idea dan kreativiti. Tadi dalam sesi yang kedua tadi kita dah bincang berkaitan dengan proses menjana idea secara umum. Okey, dalam proses kita menjana idea ni kita bukan sekadar untuk melihat produk, menerbitkan produk itu saja. Tapi kita juga kena ambil kira persekitaran syarikat, persekitaran bisnes penerbitan itu. Sebab itu kita lihat apakah idea asal kita. Kita nak terbit apa? Penerbitan kita berkonsepkan apa? Kandungannya apa? Nak terbit pada untuk jualan kepada siapa? Siapa sasaran pembeli kita? Dan perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara yang perlu kita jaina, perlu kita fikir, perlu kita bincang semasa kita memulakan menubuhkan syarikat. Proses kita menubuhkan syarikat, kita bukan sekadar hanya menentukan tema, subtema dan perjawatan, tapi kita kena fikirkan keseluruhan. Ini yang dipanggil kemahiran konseptual. Kita kena fikirkan adakah kita perlu menerbitkan penerbitan yang tradisional, itu buku, majalah, cetak, ataupun kita memikirkan sesuatu yang very kreatif. Tentu kita buat e-magazine, e-book, kita siarkan dalam bentuk digital di pelbagai platform media sosial, dan juga kita terbitkan video teaser yang menggambarkan keadaan sesuatu majalah, kandungan majalah tersebut. Yang ini merupakan kreativiti yang perlu kita fikirkan dalam menerbitkan sesuatu produk. Ini bukan saja dalam konteks pengusaha penerbitan, tapi untuk bisnes-bisnes lain pun kita kena fikirkan perkara-perkara yang di luar kotak. Contoh kita nak jual tudung. Adakah jual tudung ni sesuai hanya di kedai-kedai, di shopping komplek, ataupun di pasar malam? Atau kita kena fikirkan juga bagaimana nak memasarkan tudung. Contohnya dalam pasaran online, di Shopee, Lazada dan sebagainya. Dan bagaimana proses pemasaran itu berlaku. Kita nak masuk platform mana, kita nak buat iklan macam mana. Kesemua ini merupakan perkara-perkara yang kita kena bincang dalam peringkat menjana idea. Jadi dalam soalannya sekarang ialah apa patut kita buat dalam proses jana idea. Proses utama sekali dalam proses menjana idea ialah kita kena menetapkan apakah produk yang kita nak terbit. Kita nak terbit apa? Dalam kes kita ialah kita terbitkan produk penerbitan. Seperti yang diarah, kita hanya terbit produk majalah. Secara umumnya, majalah adalah satu produk cetak. Namun begitu, dengan adanya inovasi dalam dunia ICT, maka produk itu sudah dipertingkatkan dari cetak kepada satu produk digital. Dan dalam masa yang sama juga, produk-produk digital ini ianya ada sifat-sifat dia, sifat-sifat tertentu. Memang produk digital kita tak boleh pegang, seperti produk cetak kita ada depan kita. Tapi produk digital ini hanya kita boleh dapat melalui soft copy, melalui paparan di internet, dalam blog, dalam Facebook. Yang ni kita kena fikir. Jadi bila kita paparkan dalam platform-platform selain bercetak, maka kita juga kena ada kemahiran untuk membina Facebook, untuk membuat iklan digital. Kita kena tahu bagaimana nak pasarkan di dalam media sosial. Kesemua ini merupakan perkara-perkara yang perlu kita fikirkan agar produk kita, jenama kita boleh dicapai, boleh dibeli oleh orang ramai. Sebab itu kita lihat dalam proses kita menjana idea, banyak aspek yang perlu kita lihat. Contohnya, selain daripada produk tadi, kita juga kena lihat kandungan majalah kita, kandungan produk kita. Majalah ditulis dalam gaya apa? Hanya gaya berita, sama ada gaya berita, gaya rencana berita, gaya autobiografi, pengalaman, storyline, storytelling, fakta, dan banyak lagi
bentuk-bentuk atau genre-genre penulisan yang perlu kita fikirkan untuk masukkan dalam kandungan supaya kandungan kita tidak bertepu, tidak terlalu stereotip, tidak terlalu membosankan. Jadi kepelbagaian kandungan, bentuk penulisan, gambar-gambar, warna dan bentuk grafik ini penting dalam kita menyiapkan majalah kita. Begitu juga dengan desktop publishing. Desktop publishing ini banyak melibatkan tentang grafik dan juga reka bentuk. Dalam proses jana idea kita kena fikirkan apakah format majalah kita, sama ada cetak ataupun digital. Sama ada hanya black and white, hitam putih ataupun warna penuh. Adakah dalam layout ini dari segi format majalah itu sendiri ada bentuk portrait ataupun bentuk landscape. Ataupun dalam kita juga kena fikirkan font dia macam mana, saiznya, kedudukan dia, layout dia, gambar dan sebagainya. Ini adalah proses-proses kreativiti dalam desktop. Sebab itu mereka yang berada dalam desktop, mereka adalah orang yang kreatif dalam mencantikkan produk kita. Kalau tidak ada kreativiti, maka kita akan yang masuk tag dan juga gambar. Itu saja. Dia tidak cantik. Okay. Selain daripada itu, dalam peringkat menjana idea, kita juga kena fikirkan tentang strategi-strategi pemasaran. Dalam keadaan sekarang, kita panggil integrated marketing communication. Itu kita menyepadukan semua strategi pemasaran dan juga komunikasi. Contohnya dia ada 4P, 5P. Price, market, price, people, product dan juga place. Ini adalah 4P. Termasuk lagi satu P ialah promotion. Itu akhirnya kita kata 5P. Prinsip ataupun komponen 5P ini amat penting apabila kita nak buat jangkaan tentang pemasaran. Ini akan kita akan bincang dalam bab 5 nanti. Bagaimana kita menstrategikan ataupun menyasarkan produk kita dan apakah patut kita buat dalam memastikan bahawa produk kita sampai kepada pengetahuan sasaran. Jadi seperti yang saya bagi tahu dalam sesi yang kedua tadi, soalan ni bab 6 ini banyak berkaitan dengan apakah aktiviti-aktiviti yang sering kita bincang. Sering kita ataupun yang perlu kita bincang dalam proses menjana idea. Jadi kita bincang tentang physical produk, kita bincang tentang kandungan, kita juga mempertimbangkan nilai-nilai estetika dalam desktop publishing, layout, fotografi, warna, font dan sebagainya. Kita juga bincang tentang IMC berkaitan dengan 4P, 5P. Kita juga secara tak langsung juga kena memikirkan apakah bentuk inovasi yang kita nak terapkan dalam penerbitan kita. Kalau setakat kita terbit hanya untuk cetak, banyak syarikat-syarikat dah terbitkan. Inovasi di sini maksud adalah satu kelainan yang ada kaitan dengan penerbitan kita. Contohnya, kita masukkan inovasi ialah QR code, HV reveal, yang mana inovasi-inovasi ini akan meningkatkan lagi visibility, kebolehan-lihatan, kebolepasaran majalah kita. Dan juga kita menggunakan inovasi dalam media baru untuk memasarkan produk dan juga mempaparkan produk. Ini penting dalam inovasi, dalam unsur-unsur inovasi yang kita cuba terapkan dalam pengurusan penerbitan. Okey, seterusnya kita nak bincang berkaitan satu tahap yang lebih penting, itu bab 7 berkaitan dengan pra-produksi. Yang khususnya adalah berkaitan dengan editorial. Tadi kita dah bincang satu proses yang utama ialah jana idea dan kreativiti. Sebab kita ada idea, ada kreativiti, maka kita akan melalui satu proses editorial. Dalam proses editorial ni, umumnya ialah satu proses penulisan, penerimaan manuskrip, menyunting, membaca proof dan menyiapkan dummy. Itu adalah 5 aktiviti utama dalam proses editorial. Okey.
Seterusnya kita lihat dalam secara umum, uh, bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang boleh kita kaitkan dengan kita panggil apa, minta maaf, dalam proses penerbitan ialah aktiviti-aktiviti yang ada dalam proses penerbitan. Okey, kita lihat dalam proses penerbitan ini, pertama sekali selepas kita melalui satu proses menjana idea, itu mengadakan perbincangan, meletakkan tema dan sebagainya, kita perlu melalui satu proses pencarian bahan ataupun membuat research. Sama ada kita sebagai penulis dalaman, editor, ataupun kita melantik penulis-penulis luar. Itu kita mencari bahan, kita buat rujukan, kita cari bahan yang sesuai dengan tema dan subtema. Kita melihat gaya penulisan majalah-majalah yang seangkatan dengan kita. Kalau majalah kita majalah makanan, lihat majalah-majalah lain yang berkaitan dengan makanan, bagaimana mereka menampilkan majalah mereka, gaya penulisan mereka. Jadi peringkat pertama ialah mencari bahan dan juga penyelidikan ini amat penting supaya kita dapat membuat satu penulisan, gaya penulisan dan model penulisan yang lain daripada yang lain. Kedua, kita perlu membina subtema tadi. Daripada subtema tadi barulah kita dapat secara detail. Kalau makanan tadi berapa subtema? Mungkin ada 8 subtema. Ada berkaitan dengan jenis-jenis makanan, ada usahawan makanan, ada berkaitan dengan pengalaman makanan, diet makanan, tip makanan, macam-macam lagi. Ini subtema, akhirnya kita akan melantik penulis-penulis, sama ada penulis dalaman ataupun penulis luaran. Penulis dalaman ialah kita lah editor sendiri, seperti mana yang kita buat dalam tugasan. Kemudian ketiga, aktiviti dalam editorial adalah penulisan draft. Kita melalui satu proses penulisan draft, kita merangka topik, selalunya kita buat mapping, kita rangka topik, buat tulisan penuh, kemudian kita membuat layout sampel. Kemudian akan berlakulah proses, ini di sini kita tulis tutorial. Sebenarnya dia bukan tutorial, tapi adalah proses perbincangan dengan antara penulis dengan pihak editor. Kita semak flow, kita semak ejaan, proses, gaya dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, penulis juga akan membuat self-editing. Self-editing ialah penyuntingan kendiri. Kita membetulkan ayat, flow, perbincangan, mencari foto dan menggambarkan apakah bentuk layout yang kita nak buat. Sama ada 2 kolom, 3 kolom, ada gambar, ada tag dan sebagainya. Ini penulis juga perlu fikir, bukan hanya terletak pada editor. Okay. Seterusnya, selepas editing, bila kita sudah membuat draft penulisan, kita serahkan bahan itu kepada editor. Maka akan berlaku dalam proses penyuntingan. Di sini editor akan menyunting artikel dari segi tata bahasa, fakta, dari segi gambar dia, dan juga menentukan dia punya bahan grafik yang bakal digunakan, dan akhirnya pihak editor juga akan membuat dummy. Dummy adalah seperti ini ya. Dummy simple lah. Dummy iaitu kedudukan-kedudukan layout untuk memudahkan pihak jabatan kreatif nanti apabila kita serah pada jabatan kreatif. Seterusnya, selepas pentingan kita serahkan kembali artikel tadi kepada pihak penulis. Penulis akan buat pembetulan yang tadi akan diserahkan kepada pihak proofreader. Proofreader akan menyemak kembali semua bahan-bahan yang telah dibaiki. Di sinilah pentingnya proofreader ialah untuk menyemak kembali bahan-bahan yang telah ditulis, diperbaiki oleh penulis. Okay. Berdasarkan catatan-catatan oleh editor tadi. Kemudian selepas proses penyuntingan proofreader ini selesai, maka akhirnya dalam proses editorial maka terbitlah ataupun siaplah satu majalah ataupun satu artikel yang lengkap yang dikenali sebagai manuskrip bersih. Kalau majalah kita 20 artikel, maka manuskrip semua sudah bersih, mana tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan tata bahasa, dan kesemua manuskrip bersih ini perlulah ada foto, caption, dan juga akan diterbitkan dalam proses dummy untuk pihak editorial serahkan kepada DTP. Yang ini kita akan sambung dalam
bab 8. Yang mana kita akan lihat apakah